Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang seterusnya, timbang amalan. Dibawa saja. Timbang amalan. Dan bahawa segala amal mereka itu ditimbangkan di dalam mizan. Nampak? Iaitu penimbang yang melengkapi semua apa yang telah dilakukan oleh yang lakukan manusia daripada dosa-dosa dan apa jua amalan kebaikan. Penimbang tu dia melengkapi semua, sama ada dosa ke amal kebaikan ke, semua dia boleh timbang. Merangkumi semua. Dan itu penimbang yang halusi, yang detail, dan yang betul adil, tidak tersalah, adil semua. Yang dicipta oleh Allah yang sangat rapi perbuatannya. Kita tak boleh fikirlah macam mana. Surah kepada Allah. Semua kita beriman, kita yakin adanya timbang amalan, iaitu dinamakan mizan. Mana dari yang mengatakan adanya mizan, ada timbang amalan tu? Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Cari Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Itu dari yang katakan adanya mizan. Mizan itu timbang amalan. Amalan kita yang baik pun ditimbang, yang jahat pun semua ditimbang. Tak terlepas satu pun daripada apa yang kita lakukan. Maksudnya, dan ingatlah kami akan mengangkat kata Allah, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan. Neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Jadi dengan kita tahu ada mizan, kita tak beranilah nak buat dan guna akal baik. Kalau buat dosa nanti kita timbang pula. Kalau buat kebaikan tak bolehlah. Dengan adanya timbangan amalan menjadi sekatan, kita tak berani nak buat kejahatan. Maka tidak ada diri sesiapa yang akan teraniayai sedikit pun. Dan jika amal itu sebesar biji sawi sekalipun ditimbang. Orang duk mengajar, bagi ayat mira kat saya ni, tu pun ditimbang tu. Bukan tak mana pun, sikit je. Orang benda yang besar jisawi, orang tak perasan. Yakinlah orang ni tak ada. Saya orang yang sama ni tak. Orang
kita berebut. Pakai nama sayang. Kalau 10 orang, 10 daripada ni. Tak payah. Nak mini tak mini pasal lain. Dan jika amal itu sebesar biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Mana tahu dengan ummi ayak ibu bang ayak ni tak ada ni memungkinkan syafaat di akhirat itu. Tiba-tiba tengok dosa banyak ni disebab apa nama bagi ayat kepada orang yang mengajar ilmu agama ni dengan sebab syafaat tu ringan balik. Dapat syafaat. Tu orang tak perasan tu. Dan cukuplah kami sebagai penghitung, kata Allah. Dan sesungguhnya pendapat jumhur ulama ialah bahawa yang akan diterima itu ialah amalan-amalan, bukan senarai-senarai. Maksudnya bukan senarai semua kan, diimpun semua timbang sekali. Huru hara di padang mahsyar, itu dalam syarah. Saya baca dalam syarah ni. Huru hara di padang mahsyar, di antara perkara yang wajib akan mukallaf yang sifat itu ialah bahawa semua makhluk akan dihimpunkan. Kita kena i'tiqad. Kita kena yakin, kita kena beriman bahawa semua manusia makhluk akan dihimpunkan di mauqif. Mauqif itu maksud tempat perhentian, ataupun kita katakan padang mahsyar, tempat perhimpunan agung manusia untuk membentangkan mereka di hadapan Tuhan. Di padang mahsyar semua manusia akan dihimpun di hadapan Allah Ta'ala, dan di situ akan diperlihatkan amalan kita yang baik dan yang tidak baik. Kalau orang kafir, mereka kata kepada Allah, tak payah tunjuk amalan yang tak baik. Ambil kami lempaklah mereka ni, sebab mereka malu untuk nak ditunjukkan amalan kejahatan mereka kepada semua manusia. Ambil kami ni, dilempaklah mereka terus. Sampai pangkat tu. Dan di sini kami akan kupas sedikit tentang makna al-hasyar. Al-hasyar dari segi bahasa Arab ialah menghimpun. Firman Allah, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr wa hum yuzaun. Kita baca syarah dia. Maksudnya dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tentera. Bala tentera Nabi Sulaiman daripada jin dan manusia serta burung-burung. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Itu maksud hasyar. Maksud hasyar, wa husyira, dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman. Jin, manusia, burung, binatang yang lain dihimpun menjadi khadam kepada Nabi Sulaiman. Al-hasyar pada syarak ialah menghimpun makhluk pada hari kiamat untuk membentangkan mereka di hadapan Allah dan untuk menghizabkan di hadapan Allah. Sesungguhnya telah datang beberapa ayat yang banyak mengenai hari hasyar. Di antaranya ialah wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 47. Dan ingatkanlah hari kami cabut dan terbangkan gunung Gana. Hari kiamatlah, maksudnya gunung Gana pergi buka, terbang habis. Allah Ta'ala lipatkan dia punya bumi, langit, matahari, bintang jatuh, langit dilipat, gunung Gana terbang habis.
Dan ingatkanlah hari kiamat kami cabut dan terbangkan gunung Gana, dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar. Maksudnya mahsyar ni bumi lain, langit lain, bumi lain, tempat lain, bukan bumi ni dah, bukan langit ni, bukan bumi ni. Mahsyar ni tempat yang lain. Allah Ta'ala sediakan tempat yang lain. Menghimpunkan mereka di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Semua duduk dalam tu, tak kira siapa. Orang yang kita zalim pun diibadah juga. Orang zalim kita semua dalam juga. Di situ kita boleh tengoklah Allah Ta'ala akan hisab, hasyar kita semua. Tak terlepas siapa yang buat zalim kat kita di padang mahsyar, kita lari dah. Nak lari mana? Semua lari dulu. Dunia boleh lari. Lari bisa lari sini. Selamat. Di padang mahsyar semua tak selamat. Berada di hadapan Allah Ta'ala. Hadis ni panjang nak baca. Hadis riwayat Miqdad bin Aswad. Kita baca maksud hadis. Maksudnya matahari akan dihampirkan dengan makhluk pada hari kiamat hingga adalah daripada mereka itu sekadar 1 mil. Berkata Salim bin Amir, demi Allah aku tidak mengetahui apa ditindaki dengan mil. Adakah jarak bumi atau mil yang bercelupkan mata dengannya? Bersabda ia Nabi, maka manusia adalah atas pada amalan mereka di sebuah peluh. Maka di antara mereka orang yang ada peluhnya hingga kedua mata kaki. Maksudnya atas bumi mahsyar tu, peluh ni sampai kepada mata kaki dia. Ikut amalan dah. Kalau amalan soleh banyak, dia tak sampai ke mata kaki, hanya sedikit saja. Kalau amalan dalam tu banyak jahat, peluh tu sampai menenggelamkan dia dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang sampai ke lutut. Maksudnya amalan soleh tu dia kurang lah. Kalau amalan soleh banyak, peluh tak sampai lutut, mata kaki pun tak sampai. Ini sedikit saja. Dan di antara mereka orang yang hingga kedua pinggang, peluh sampai kedua pinggang ni. Dan di antara mereka orang yang sampai peluh di mulut, sampai kat mulut naik badan. Maksudnya amalan soleh tak ada tu. Kurang. Sedang Rasulullah tunjuk dengan jari ke mulutnya rawi Muslim. Sampai mereka dalam kitab dia sebut menenggelamkan seorang itu ke dalam bumi. Menyebabkan amalan soleh tidak. Dan saat lama masa berdiri manusia di mawqif yang payah ini, dan manusia pula dalam keadaan huru-hara dan berangkut-angkut, dan bertolak-tolak seperti ombak. Itu dia kan tolak. Ramai, tak tahu banyak mana daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Semua umat itu banyak semua. Sampai bertolak-tolak seperti ombak. Dan kalau aku tolak tolak semua itu lah. Dan engkau nampak mereka dalam keadaan mabuk, macam mabuk, tak tahu apa. Sedangkan mereka bukan mabuk, tak mabuk pun, tapi dah huru-hara mahsyar ni menjadikan mereka seperti mabuk. Pening, tak tahu dari mana. Risau. Masing-masing risau nak ditimbangkan amalan, nak pergi ke mana, neraka ataupun syurga. Masing-masing sibukkan diri masing-masing. Anak main jumpa kita, ayah, ni anak kamu yang kamu sayang sangat, dulu bagi rumah, nak apa bagi, tolonglah anak. Ayah kata hari ni ayah tak boleh tolong kamu. Kalau ayah tolong kamu, menyebabkan kurang amalan kebaikan di neraka pula. Ketika itu ada anak hantar
Saya, kamu lah. Isteri mana wanita? Hai, apa? Dulu kat dunia sayang saya sangat. Sanggup beli kereta baru, buat rumah baru. Hari ini tolonglah saya. Amalan Tuhan. Kan? Suami kata, hari ini aku tak beri tolong hang. Dulu kat dunia boleh. Hari ini aku pun takut nak mata. Aku dah berjaga. Kita pun tak boleh tolong isteri kita. Isteri kita pun tak boleh tolong kita. Anak pun tak boleh tolong. Dia punya ibu dah. Masing-masing bawa dia masing-masing. Sebab tu di padang mahsyar. Nah, kita nak syafaat. Syafaat. Syafaat banyak syafaat. Pertama syafaat kita baca Quran. Yang kedua syafaat kita selawat atas Nabi SAW. Yang ketiga syafaat kita berkawan dengan orang soleh. Akhirat besok Allah Ta'ala perintah malaikat bawa seorang hamba nak pergi ke neraka. Allah Ta'ala nak bawa seorang hamba ke neraka. Bukannya mudah. Allah Ta'ala akan cari amalan-amalan lain yang boleh menyebabkan dia masuk syurga. Bawa sampai di hadapan Allah. Kata Allah kepada timbulan tadi ni, yang diperintah kepada malaikat bawa dia ke neraka. Akhir sekali Allah Ta'ala tanya dia, masa di dunia dulu kamu duduk tak dalam satu kampung dengan ulama? Satu kampung tu kamu duduk tak dengan ulama? Dia kata tak ada. Tak ada. Kat dunia dulu kamu biasa makan tak sekali dengan ulama tu? Makan nasi macam kita kat bawah lah. Ada tak makan sekali dengan ulama? Tak ada. Dia tak ada langsung ni. Ni mesti tak main surau. Kat dunia dulu ada tak apa nama nama kamu dengan nama ulama? Tak ada. Semua tak ada. Kat dunia dulu ada tak kamu berkawan dengan seorang tu, yang mana seorang tu kawan dengan ulama tu? Cek balik ada. Saya kawan dengan si fulan. Si fulan ni dia berkawan dengan ulama tu. Disebabkan dia tadi ni berkawan dengan si fulan kawan dengan ulama tu, syafaat boleh masuk syurga. Mudah tanya. Ni dengan ulama pun tak mau. Maki lagi ada. Orang bersusah payah nak kawan dengan ulama. Ambil ilmu dia. Kan? Ambil ilmu supaya dapat syafaat. Boleh duduk dalam satu majlis, makan sekali dengan ulama, akhirat besok ada syafaat. Apabila masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan teringat kawan kita. Dulu aku sangatlah satu kawan ni. Dulu dia rajin duduk ngaji dengan aku ni. Tak pergi dalam syurga tak nampak. Kita duduk bayang muka dia. Muka macam sekian. Jadi hamba Allah tu yang masuk syurga tu, ulama tu, dia tanya kepada Allah, ya Allah, ada seorang dulu ni dia rajin ngaji dengan aku apa semua. Aku nak jumpa dia. Maka kata Allah kepada dia, kamu syafaatkan dia dan dia boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Kita nak syafaat. Syafaat. Dan syafaat anak-anak yang soleh. Kita ada anak yang hafal Quran 30 juzuk. Ataupun ada anak yang selalu dia khatam Quran mudah. Sebulan kali khatam Quran, rajin baca Quran. Maka anak ni akhirat besok dia akan syafaat dalam keluarga dia 6 orang kata. Termasuk ibu, ayah, adik, abang dia. Syafaat. Maka syafaat ni umum lah. Syafaat. Lepas tu, tetapi oleh kerana teruk sangat azab Allah, tetapi kesusahan dan kata bila mauqif ini tidak ada ia atas semua manusia.
Maka di sana ada segolongan manusia yang percaya kepada Allah semasa berada di dunia dahulu. Maka Allah melepaskan mereka dari huru-hara ini. Mauqif. Dan Allah Ta'ala menyentuh mereka di bawah bayangan arsy pada hari yang tidak ada bayangan padanya. Nak syafaat. Dan kita syafaat juga orang yang selalu membaca surah Baqarah. Surah Baqarah dengan Al-Imran. Dia panggil surah Az-Zahrawi. Akhirat besok, surah ni dia datang di padang mahsyar. Dia datang seperti awan yang hitam ataupun seperti sayap burung. Dia datang tengok, dia pergi apa di padang mahsyar. Dia akan cari orang yang baca dia. Jenak bukan dia ni. Dia panggil, bukan dia, tak payah pergi. Dia akan cari tuan dia. Dia kenal tuan dia yang baca dia. Yang tak baca, dia tak kenal. Panggil hati, macam mana, dia tak turun lah. Jadi orang yang baca dia akan cari kita. Sebab apa? Kat dunia, kita ada cari dia. Kita duk baca dia, kita habis baca, cari dia. Akhirat, pada masa, dia cari kita. Sebab itu kita kena selalu baca Quran. Jangan segan. Siapa yang segan, akhirat dia terlepas. Dia bergerak. Dan di sana pula ada satu puak dari orang mukminin tidak merasai dengan lama masa hari tersebut, sedang sangat lama. Diriwayatkan yang Abu Sa'id Al-Khudri, maksudnya dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, satu hari yang qadarnya 50,000 tahun, amboi lamanya hari ini. Maka baginda bersabda, demi Tuhan yang diriku pada kuasaannya, sesungguhnya akan diringankan atas orang mukmin hingga lebih ringan di atas solat fardu yang solat fardu yang ia solat di dunia ini. Dalam kitab lain sebut, bagi orang mukmin yang banyak amal soleh kepada Allah, seperti mana 2 rakaat sembahyang di padang mahsyar. Sekejap. Itu bagi mukmin yang banyak amal soleh. Kalau yang tak ada langsung, lama semula 70,000 tahun lama. Orang mukmin disegerakan hisab, dipercepatkan hisab. Sebab apa? Sebab dia orang mukmin yang banyak amal soleh. Dan akan dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berkasut. Tak ada kasut. Lah ni pakai kasut mahal. Kasut RM1,000 lebih. Kita pakai kasut RM10 lah. Tapi betul kan? Kita main kat surah masjid pakai kasut mohon tu. Tak hilang. Hilang tak? Kan hilang juga. Beliau dulu okey tau. Potong kepala. Potong kepala kita sekarang nak pakai pula. Dia tak hilang. Ni pakai kasut batah rata hilang. Kena ayam pula, dayang pula kan. Jadi di pada mahsyar akan dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berkasut, tak ada kasut. Lah ni kita kena belajar dah. Belajar tak payah pakai kasut. Nak jadi orang tasawuf, orang zuhud, tak payah kasut lah. Tapi jumpa orang kata pula, abang pula dah. Ni tak boleh pakai orang ni, pakai lari ni. Ada orang kata bayar putih lah, apa gila. Taklah kan. Tak boleh kena pakai itu. Tapi untuk kenali Kelantan dulu, ulama Tarawali, dia tak pakai kasut. Tak kasut. Orang tanya sebab apa tak kasut? Dia kata bumi Allah ni suci. Apa kata buat apa? Betul. Maksudnya hati di tempat suci. Apa yang Allah Ta'ala buat semua bersih. Baik dia tak kasut. Kita tak sampai makam tu lagi. Kalau turun kasut tak ada, tak bisa.
Pak Luman no ni. Dok kita bukan waktu ni. Tapi dia untuk tumpah 7 keturunan tu. Aduh. Beri balik bagi orang. Ataupun dia balik ambil ketua masjid. Ambil limpah tu. Apa tak dekat tu. Balik-balik tak main dah. Lupa. Apa dah? Hantar tak? Hantar. Dalam keadaan tidak berkasut, bahkan bertelanjang pula. Oi, telanjang pula dah. Di pada masyarakat semua telanjang pula. Tak kira orang pangkat besar ke tak ada pangkat. Orang hebat ke tak hebat. Kaya ke miskin, semua duduk di pada masyarakat hampa telanjang berarti. Baru tahu. Di situlah Allah raja segala raja. Tuhan bagi semua manusia. Siapa boleh lawan dia? Allah Ta'ala perintah semua telanjang, kena telanjang. Dia bukan kira siapa. Adakah manusia ketika itu nak bagi rasuah kepada Allah? Allah Ta'ala tak terima rasuah, semua hak dia belaka. Kalau dia tak bagi, hampa siapa pun tak boleh makan lah. Semua hak Allah. Kita kena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa. Semua telanjang. Jadi pada ketika itu semua manusia bertelanjang, tak berkasut, dia tak ada malu dah. Sebab apa? Sebab masing-masing memikirkan diri masing-masing ni. Aku nak pergi neraka ke nak pergi syurga, tak tahu ni takut. Apabila dalam keadaan takut, dia tak fikir dah. Hang nak tengok aku ke? Aku nak tengok hang ke? Tak ada dah. Siap-siap apa tak ada dah. Tak fikir apa dah. Sebab takut. Betul tak? Macam kita lah kalau dalam keluarga kita berlaku kemalangan jalan raya. Kita tak ingat apa dah. Betul tak? Lupa dia benda lain. Lupa. Duk ingat tu. Itu baru dunia, akhirat duduk lagi dahsyat lah. Tak ingat apa langsung dah. Walaupun semua pekat telanjang. Bertelanjang dan tidak bersunat, maksudnya kembali pada fitrah. Manusia kepada masyarakat kembali kepada fitrah balik. Macam kanak-kanak yang tak bersunat. Dan dihimpunkan serta mereka itu akan juzuk-juzuk mereka yang berhubung dan yang tercabut dari mereka semasa mereka hidup dalam dunia dahulu. Maksudnya juzuk-juzuk yang terpotong daripada tubuh kita ni akan dihimpun semula. Bulu roma ke, tangan apa nama ni, kencing manis kena potong ke, kena potong kaki dua ke. Mai balik. Bulu roma semua akan dihimpun balik. Tak terlepas pun. Dalam dunia dahulu disebut hadis riwayat Aisyah berkata ia bahawa Rasulullah bersabda, kita baca makna dia. Maksudnya dihimpunkan manusia di hari kiamat dalam keadaan tidak berkasut, bertelanjang dan tidak bersunat. Berkata aku, kata apa ni? Aisyah, wahai Rasulullah, perempuan dan lelaki semua menilik setengah mereka itu kepada setengah yang lain. Kata Aisyah, jadi perempuan lelaki pakai ada tengok yang aku ni, macam mana cerita ni? Bersabda Nabi, wahai Aisyah, pekerjaan pada hari itu lebih bersengatan daripada bahawa tilik setengah mereka itu kepada setengah yang lain. Maksudnya pekerjaan yang memikirkan diri masing-masing lebih besar lagi. Nak pergi ke neraka ni. Hei, bayangkan nak pergi mana, nanti tahu takut. Lupa habis. Dan di antara perkara yang wajib atas kita sebagai mukallaf mesti berpegang dan yang cepat ialah adanya sirat. Ini yang lain pula. Kita je baru. Hak mata dalam mata dia. Lalu di atas jambatan sirat. Ada. Lalu di atas jambatan sirat
Ini saya baca syarah. Di antara perkara yang wajib atas kita sebagai mukallaf mesti berpegang dengan i'tiqad ialah adanya sirat. Seperti berkata Imam Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah. Kita baca terjemah. Maksudnya dan beriman kami dengan dibangkitkan manusia pada hari kiamat dan dibalaskan amalan-amalan mereka dan hisab amalan dan membacakan suratan amalan dan pahala dan seksa dan juga beriman dengan sirat. Semua ini perkara telah datang waris dengan dia beberapa hadis, dan iaitu perkara-perkara yang harusnya tiada terjadi di atas diisbatkan dia oleh perkara yang berlawanan kaedah syariah yang makrufah. Makna sirat pada lughah at-tariq iaitu jalan. Diiktirafkan dua makna. Pertama pada dunia, sirat pada makna dunia. Yang kedua sirat pada akhirat. Jadi sirat tu dia ada dua makna lah. Yang pertama sirat pada dunia, apa dia? Al-manhajul ladzi syara'ahu Allah li ibadihi wa amarum bittiba'ih. Satu manhaj, satu cara ataupun jalan yang Allah syarakkan dia bagi hamba-Nya, dan ia menyuruh mereka itu dan mengikut akan dia. Itu agama lah. Apa yang Allah telah perintah kita buat, yang larang kita tinggal. Itu maksudnya manhaj. Itu adalah takwa. Itu di dunia. Yang kedua pada akhirat, sirat pada mana akhirat apa dia? Al-jisrul ladzi yunsabu ala nari jahannam yaumal qiyamah. Maksudnya titik atau jambatan yang diletakkan dia di atas neraka jahanam pada hari kiamat. Maksudnya yang pertama, manusia ini berada di padang mahsyar. Padang mahsyar luar, tak bertepi. Dan di padang mahsyar tu dia ada titian sirat. Titian sirat ni dia bermula di padang mahsyar. Dia berhubung. Ni apa nama? Ni pada mahsyar contohlah. Ni pada mahsyar, kemudian sirat ni dia bermula awal dia di pada mahsyar. Penghujung dia di mana? Penghujung dia di mana? Syurga. Neraka jahanam tu di mana? Bawah. Nah. Dah ada dimulih lah. Nah. Jadi semua manusia makhluk semua tak terlepas. Hatta Nabi dan Rasul semua akan lalu di atas siratal mustaqim. Kalau tak ada amal soleh, banyak amal jahat, jatuh dalam neraka jahanam. Yang mana sirat tu dia seperti mana rambut yang dibelah tujuh, tajam seperti pedang. Tapi bagi orang yang amal soleh yang banyak, sirat yang halus seperti amur tu dia akan lebar luas. Lagi banyak amalan, lagi banyak luas dia. Kalau amalan tak ada, pak itu. Dan di atas sirat tu macam-macam lah. Ada yang lalu seperti kilat yang menyambar, seperti kuda yang berlari dengan kencang, yang berjalan kaki, yang merangkak, yang mengesok pun ada, macam-macam ada. Yang berjalan dengan kepala pun ada. Semua ada kali itu. Orang kafir itu dah lalu ke atau terus bawah? Orang kafir lalu atas itu juga. Semua lalu. Tak kira mukmin ke, kafir ke, munafik ke, semua lalu di atas sirat. Kalau orang mukmin dia terlepas, orang kafir habis. Maksudnya di sirat tu semua akan lalu lah. Dan ada orang kafir yang Allah Taala ambil mereka campak terus dalam neraka. Dan ada juga. Ada.
Maksud sirat itu ibarat daripada jambatan yang berhubung dengan bumi mahsyar dan syurga atau jambatan yang diletakkan di atas belakang neraka jahanam yang lalu di atas segala makhluk. Semuanya itu dengan sekira-kira amalan mereka. Setengah daripadanya seperti kilat yang menyambar, dan setengahnya seperti angin, dan setengahnya seperti kuda yang berlari dengan cepat, dan setengahnya pun seperti orang yang berjalan kaki. Maka orang beriman itu selamat berkaitan dengan sekira hal mereka itu, dan yang lain pula gugur mereka dalam neraka jahanam. Dari ayat Quran, wa in minkum illa wariduha illa kana wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhi nattaqaw wa nazarul zalimina fiha jithiya. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Ini dari ayat Quran yang mengatakan tak ada seorang pun terkecuali mukmin, kaum munafik, kafir, semua akan lalu. Yang demikian itu adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah diletakkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa, dia selamat. Dan kami biarkan orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya dengan berteluk di dalamnya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, kita baca terjemah, dan pada ini hadis diisbatkan sirat dan mazhab al-haqqi, kebenaran itu isbatnya tadi. Dan sesungguhnya telah ijma' ulama salaf di atas isbatnya, di atas adanya sirat, iaitu jambatan yang ada di atas belakang neraka jahanam, lalu di atas oleh semua manusia. Maka orang beriman itu selamat mereka itu di atas sekira hal mereka itu, yakni pangkat mereka itu, dan yang lain buat jatuh mereka itu padanya. Mudah-mudahan melindungikan kita daripada neraka jahanam. Jikalau kita memperlihatkan di atas akal akan ini makna, maka bukanlah ini kerjaan yang perkara yang mustahil, bahkan menerima akan dia oleh akal. Amin. Dalil yang menunjukkan isbatnya sirat, adanya sirat. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Semua dalil ini semua kita tahu. Dalam surah Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini telah berhujah oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dan kita Al-Mughni. Dia akan diisbatkan sirat, adanya sirat. Panjang ni. Panjang lagi. Panjang lagi. Nak cari makan ni tak jumpa lagi. Panjang lagi. Panjang lagi. Sifat sirat. Sifat sirat dan hakikatnya ni kita ambil. Mudah. Bahawa sirat itu tergelincir dan jatuh padanya tapak-tapak kaki. Tergelincir. Jambatan itu adalah ia yang lincin. Lincin. Yang gelincir. Di atasnya itu cangkuk besi. Ada dalam masa jalan tu ada cangkuk besi. Ditarik. Lalu atas sana. Dan penyakuk duri. Dan tumbuhan berduri. Yang lebar yang ada baginya duri aqiqah yang berada di negeri Najd. Macam mana rupa tak tahu. Dikatakan baginya duri Sa'dan. Orang-orang mukmin yang lalu di atasnya itu seperti kilat dan seperti angin. Ada juga seperti kuda yang deras yang berlarinya cepat sampai ke syurga Allah.
bahwasanya ia sirat tu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ada hadis, wal jahannam jisrun adaqu minasy-sya'ri wa ahad minas-sayf. Neraka jahanam itu adalah jambatan yang lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Telah sampai akan daku bahawa jisrun jambatan itu lebih kecil daripada seorang rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ini kita baca aqwal ulama, pendapat ulama tentang sirat. Bahawa masalah wujudnya sirat ini adalah pendapat kebanyakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata ahli sunnah wal jamaah kata sirat ni wujud. Bahkan boleh dikatakan keseluruhannya kata adanya sirat. Kita tak payah baca dapat. Yang seterusnya haud. Jumpa tamatannya haud Nabi kita. Telaga lah. Haud itu telaga. Haud itu ialah kolam. Bahawasanya segala mukmin datang minum mereka itu daripada haud. Apa maksud haud? Artinya kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud itu ialah kolam. Sesungguhnya Allah telah memberi kepada Nabi Muhammad SAW satu sungai dalam syurga yang dinamakan Al-Kautsar. Al-Kautsar surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Kan. Kautsar tu kata Allah, sesungguhnya kami telah beri kepada kamu Al-Kautsar. Kemewahan yang begitu banyak. Limpah ruah. Itu maksud Kautsar. Dan Kautsar makna juga kolam yang ada dalam syurga yang dinamakan Kautsar, yang dituangkan daripadanya dua saluran ke atas bumi di mauqif di mahsyar. Dan ini bumi yang dituangkan padanya dua saluran ini dinamakan haud, kolam. Jadi orang yang minum telaga Kautsar ni dia tak dahaga selama-lamanya. Kita pergi minum tak dahaga dah. Yang tak minum dia dahaga lah. Kita kat dunia tak boleh minum ayak ni. Dahaga kan. Ya tak? Cuba tak minum ayak sehari ni. Dia saya buat tak? Tak jangan buat. Dia saya buat? Boleh puasa tu semua. Sehari semalam, sehari dan esok try buat tengok, tak minum ayak. Tak tahu lah. Berharganya ayak lah. Kalau sehari semalam tak minum ayak menyeri ni, kalau hancur 50 ni beli ni. Berharganya. Mahal lagi. Mai nak boleh makan apa? Dihajak ni hilangkan dahaga. Tapi kalau dalam bulan puasa, kata kalau dalam bulan puasa kita dahaga seluruh. Maka kita kena selalu membaca surah Inna a'tainakal kautsar. Amalan. Kalau kita selalu beramal, insya-Allah dalam bulan puasa kita tak dahaga macam biasa, tak dahaga. Sebab amalan kita baca surah Inna a'tainakal kautsar. Itulah surah yang paling pendek sekali dalam Quran. Berapa ayat? 3 ya. Surah Ikhlas 4 dia 3 ya. Orang jadi imam yang baca surah ni cukup bagus. Pendek. Rangkaian kedua tu Allah.
Eloklah 3 ayat, betul 4 ayat. Imam yang majlis memang orang suka. Cepat-cepat. Yang kutub ada. Kutub ada. Kata ni mandi tegam dah. Tak ada apa surah lain. Dah. Yang pilih orang kutub kan. Dan sabda Nabi juga, kita baca masa hadis, maksudnya sedang aku berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku berada dengan sungai yang 2 tebingnya itu adalah kubah daripada permata lu'lu' yang kerunggung. Berkata aku, apakah ini wahai Jibril? Yang menjawab, ini adalah sungai Kausar yang Allah beri kepada aku. Yang engkau beri kepada engkau. Maka tiba-tiba tanahnya atau baunya itu adalah kasturi yang amat berbau. Lagu tu. Dan haul itu ialah awal-awal tempat yang akan berhadap kepadanya oleh makhluk. Semua makhluk akan pergi ke haul sebab dahaga. Selepas daripada mati, selepas kita bangkit daripada kubur nanti, semua bakal bangkit. Dahaga. Pasal nak cari ayat. Maka sinilah kita akan datang. Haus Nabi. Keraguan Nabi ni. Kolam Nabi ni. Maka datang mereka itu kepada haus. Kerana mereka keluar daripada kubur mereka itu dalam keadaan dahaga. Maka datang mereka itu kepada haud. Kerana bagi tiap-tiap Nabi itu ada haud. Tiap-tiap Nabi ada telaga dia. Maka hadis ni sesungguhnya bagi tiap-tiap Nabi itu haud, telaga, dan sesungguhnya mereka berbangga yang mana di antara mereka yang lebih banyak jamaah yang datang. Jadi Nabi Rasul pakat tu banggalah. Aku aja ramai ambil ayat kat aku ni. Kan? Maka sesungguhnya aku berharap, kata Nabi, bahawa adalah aku yang paling banyak di antara mereka ni semua jamaah yang datang ambil ayat telaga Kautsar ini. Umat Nabi Muhammad ramai. Dalam syurga nanti pun, dalam syurga 2/3 ahli syurga tu umat Muhammad. Nak kata ramai lah. 1/3 tu umat-umat dahulu. Dan sabit syafaat itu dalam Quran dan hadis. Maksudnya siapa yang dapat syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mau tak syafaat. Syafaat Nabi SAW dan bahawasanya mendapat mereka itu akan syafaat Nabi pada hari kiamat. Dan lebih besar syafaatnya itu syafaat pada menceraikan hukum pada mauqif. Saya baca maksudnya diberikan kepada aku 5 perkara yang tidak pernah diberikannya seorang Nabi pun sebelum aku, kata Nabi. Adalah seorang Nabi itu dibangkitkan dia kepada kaumnya khas, dan dibangkitkan aku kepada manusia seluruhnya, dan dihalalkan bagiku harta ghanimah, kata Nabi, dan diharamkan ke atas mereka yang sebelum aku, dan dijadikan bagiku bumi itu bersih dan tempat sujud dan suhur bersih. Dan gurun daripada kami oleh musuh kami perjalanan sebulan jauhnya, dan diberikan kepada aku pula syafaat. Syafaat itu terbagi kepada 2. Ni syafaat. Syafaat tu ada 2. Pertama, syafaat ammah.
syafaat ammah iaitu di antara khususiatnya alaihissalam kerana dimuliakan dan ditinggikan tarafnya. Maka iaitu ketika bersengatan kacau bilau dan huru-hara masyar atas makhluk-makhluk serta lama masa mereka menunggu di situ, di mana di antara mereka berharap dapat lepas daripada tempat ini walaupun mereka dibawa ke neraka jahanam. Dan makhluk-makhluk semuanya memohon syafaat kepada para anbiya nabi-nabi lah, supaya diberi syafaat kepada mereka. Semoga Allah memutuskan mereka dengan hisab. Tetapi semua para anbiya tidak menerima. Ini syafaat ammah umum. Umat ni pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Idris minta syafaat. Jadi pergi minta syafaat, Nabi-Nabi mereka kata kami tak boleh terima. Kami tak sanggup bagi syafaat sebab Allah tak letak izin. Tak izin. Hingga tetapi semua para anbiya tidak menerima syafaat, tak boleh bagi syafaat. Hingga Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, maka diberikan kepada Nabi Muhammad akan semua makhluk disyafaatkan. Nabi syafaat semua makhluk. Itu syafaat ammah. Umat Nabi dahulu tak umat Nabi Muhammad. Dan Allah menyudahkan mereka dengan hisab. Lepas syafaat maka dihisab. Yang kedua, syafaat khasah, syafaat khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Maka adalah tertentu, syafaat khusus ni adalah tertentu dengan umatnya sahaja, umat Nabi Muhammad sahaja. Dan akan berlaku syafaat dengan dimasukkan satu kaum ke dalam syurga tanpa hisab. Begitu juga diberi syafaat kepada Rasulullah akan satu kaum. Maksudnya Nabi syafaat satu kaum masuk syurga tanpa hisab ni 70,000 tu. 70,000 Nabi syafaat akan masuk syurga tanpa hisab. Terus masuk. Tak ada timbang apa dah. Lepas tu dalam 70,000 tu setiap orang 70,000 tu syafaat pula 70,000. Kita ada harapan aku dalam tu. InsyaAllah. Begitu juga diberi syafaat kepada Rasulullah akan satu kaum yang telah tetap mereka akan masuk neraka. Wajib masuk neraka dah. Maka disyafaat kepada mereka hingga tidak akan masuk neraka lagi. Tak jadi masuk neraka. Dan syafaat masuk syurga pula. Sebagaimana ala syafaat Nabi SAW dengan mengeluarkan mereka yang telah berkata La ilaha illallah daripada neraka. Sebagaimana disyafaatkan dengan mengangkat darjat satu kaum yang dapat masuk syurga. Maksudnya umat Nabi Muhammad yang diseksa disebabkan amal kejahatan mereka, Nabi syafaat disebabkan mereka ahli tauhid yang masih mengesahkan Allah la ilaha illallah, syafaat keluar masuk syurga balik. Dan Nabi syafaat juga orang yang masuk syurga Nabi syafaat naik maqam dia bagi tinggi lagi. Beriman dengan bahawa neraka itu sebenarnya, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una walhamdulillah.